Pencemaran air dan penguatkuasaan yang lebih ketat dilihat adalah langkah yang sering dilaungkan untuk dilakukan ketika ini. Dalam masa yang sama, sedang kita mencari penyelesaian kepada isu ini, perlu diingatkan bahawa penggunalah yang menanggung beban ketika ini dan perkara ini berlaku ketika ini. Dan untuk bercakap mengenai isu yang seolah-olah tiada bernoktah ini, di talian adalah Presiden Persatuan Penyelidikan Air dan Tenaga Malaysia, S. Piara Pakaran. Selamat tengah hari, Encik Piara. Ya, Encik Piara, wajarkah rakyat ketika ini tertunggu-tunggu dan mengharapkan penguatkuasaan yang lebih ketat? Adakah ia dilihat rasional untuk dilakukan ketika ini? Kalau kita lihat kita ada banyak pihak berkuasa di peringkat persekutuan dan peringkat negeri. Kalau nak katakan rakyat tunggu tu, sepatutnya kita tak perlu tunggu. Kita sudah pun ada agensi penguatkuasa. Kita hanya tunggu mereka laksanakan tugas di mana mereka dibayar gaji daripada duit cukai kita. Itu yang rakyat nantikan. Ya, Encik Piara, sebentar tadi Menteri Alam Sekitar dan Air menyatakan bahawa ada pattern atau corak bila pencemaran ini dilakukan. Misalnya ia sering dilakukan pada waktu malam dan hujung minggu. Secara logiknya, penguatkuasa sudah tahu mengenai perkara ini. Tetapi kenapa masih lagi berlaku pencemaran air? Dia ada dua lagi parameter ya. Memang dia lihat pada waktu lewat. Yang kedua musim tengkujuh. Dan yang ketiga biasanya lokasi yang tidak selalu ada ramai orang yang berlalu lalang ya. So pattern ni bukan sesuatu yang baru. Dah banyak kali kita sudah pun beritahu kepada pihak berkuasa. Dan selalu wujud ya bila perkara ini berlaku, yang duduk di persekutuan akan kata ini sebagainya tugas agensi pihak kerajaan negeri. Yang negeri akan kata, kami tidak mempunyai skop yang cukup besar untuk melindungi alam sekitar. So, tuding-menuding jari ini yang saya rasa berlarutkan lagi isu ini menjadi berlarutan sampai tak henti-henti. Sekarang, yang perlu dilakukan adalah kerjasama di antara pihak kerajaan negeri dan persekutuan. Dan sebulan yang lepas pun kami sudah hantar surat kepada semua anggota kabinet meminta mereka melakukan perkara-perkara yang urgent yang sangat mustahak perlu dilaksanakan dalam sidang parlimen yang akan datang, dan juga cadangan-cadangan untuk jangka panjang yang boleh dilaksanakan mulai tahun depan. So, saya rasa tak ada lagi ruang untuk kita melihat kepada kerajaan negeri atau persekutuan menuding jari antara satu sama lain dan memberi alasan mereka tidak cukup ini dan itu. Dah ada banyak pengalaman. Sekarang saya rasa waktu kita untuk lihat mereka melaksanakan tugas mereka mengikut undang-undang yang sedia ada. Ya, Encik Piara, dalam masa yang sama, sukar untuk dilakukan kalau cadangan agar dialihkan kilang di pinggir sungai atau pastikan tiada sebarang operasi di tepi sungai. Sebenarnya apa yang boleh dilakukan oleh pihak berkuasa untuk pastikan mereka yang berada di pinggir sungai ini, sisa dari premis mereka diuruskan dengan baik? Nah, kalau kita lihat kenapa pencemaran berlaku kemalangan ialah satu yang kita tak boleh elak kan. Tapi yang keduanya, biasanya pengusaha-pengusaha ni bila mereka lihat kepada operasi bisnes mereka, perniagaan mereka, mereka hanya lihat pada untung. Dan bila hendak rawat sisa ni, dia menyebabkan pelaburan yang besar. Dan biasanya mereka ambil jalan mudah untuk lepaskan sisa-sisa ni ke sungai ataupun ke lokasi-lokasi yang terlindung. So, yang penting kita perlu lakukan sekarang, yang kami sudah pun cadang berulang kali, pihak berkuasa tempatan iaitu Majlis Daerah, Majlis Perbandaran dan sebagainya perlu kerahkan pegawai-pegawai mereka. First kita agihkan yang mempunyai lesen dan tidak mempunyai lesen. Yang tak ada lesen ni kita golongkan dalam kategori operasi haram. Dan bila kita dah tahu dua operasi ni, yang pertama kita kena fokus adalah yang haram ni kita kena tutup dengan cepat. Saya pun terpegun melihat tempoh pemutihan yang diberi untuk bertahun-tahun. Biasa semua PBT ini memerlukan duit. Lesen. Perlesenan inilah duit mereka. So kalau tempoh pemutihan itu dibagi bertahun-tahun tu, saya tak faham. Saya rasa itu perkara yang tidak masuk akal dan sangat-sangat kita boleh katakan dalam kategori bodoh ya. Dan yang keduanya, bagi yang sudah pun beroperasi di sana, mereka perlu bekerjasama dengan Jabatan Alam Sekitar. Dan Jabatan Alam Sekitar juga perlu melatih pegawai-pegawai di peringkat PBT, sebab pegawai PBT ini bukan pegawai alam sekitar. Mereka tidak mempunyai pengalaman yang cukup mendalam mengenai isu-isu ini. So, Jabatan Alam Sekitar juga perlu memainkan peranan. Dan kita lihat Jabatan Alam Sekitar mempunyai
bidang kuasa tertentu, tapi mereka kawal diri mereka sendiri supaya tidak melibatkan dalam semua kuasa yang diberikan pada mereka. Dan kebanyakan agensi penguatkuasa di peringkat persekutuan, ya, tak kira lah Suruhanjaya Tenaga, Suruhanjaya Perkhidmatan Negara, semua buat kerja begini. Undang-undang beri kuasa penuh, tapi mereka kawal diri mereka hanya lakukan kerja-kerja yang mereka hendak lakukan. So, ini pun satu masalah yang berlarutan sudah sekian lama, dah berdekad dah. Ya, yang terkesannya penduduk di sekitar Petaling, Kelang Shah Alam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Gombak dan juga Kuala Langat, yang mana urusan ekonomi mereka dan urusan harian mereka ini perlu diteruskan. Ditambah pula dengan tahap kebersihan juga perlu diambil kira di saat kita berperang dengan pandemik COVID-19 dan juga kita sedang dalam pelaksanaan PKPB. Apa yang boleh dikatakan oleh Piara mengenai perkara ini ketika ini? Yang kita lihat sekarang, ya, memanglah kita sangat risau. Bila mula PKP pada awal bulan Mac pun, kami sudah keluarkan kenyataan media beri amaran kepada kerajaan berhati-hati dengan insiden pencemaran sebab bila datang musim terkujuk dan juga ada sesuatu di mana pencemaran berlaku dan boleh mengganggu-gugat, ya, kebersihan, dan perkara ini berulang. Dan yang keduanya, kita sudah pun beri cadangan, ya, dalam sesi parlimen yang akan datang, kita minta Menteri Alam Sekitar dan Air paksa agensi mereka untuk memasukkan klausa tambahan dalam Akta Perlindungan, Akta Kualiti Alam Sekeliling, ya, untuk kita tuntut kerugian. So yang berlaku sekarang, industri rugi, syarikat air pun rugi, dan biasanya syarikat air rugi, kos ni akan disalurkan balik pada tarif, iaitu kita sebagai pengguna terpaksa bayar. Dan juga perniagaan lain, ya, dari segi sektor komersial, ya, hotel, restoran yang sudah pun telah terkesan dengan teruk disebabkan oleh penularan COVID. So, kalau dalam sesi parlimen akan datang, kita dapat luluskan klausa, saya rasa 222 ahli parlimen tidak perlu berasa keberatan untuk luluskan klausa ini sebab setiap daripada mereka mewakili rakyat. Dan rakyat yang terkesan, dan mereka perlu meluluskan sebulat suara 222 undi untuk memastikan klausa ini dimasukkan dalam Akta Kualiti Alam Sekeliling dalam sesi akan datang, dan pada awal tahun kita boleh laksanakan di mana bila berlaku pencemaran, kita hendak pesalah ni bukan saja bayar denda, bukan saja bayar kos untuk pembersihan kawasan yang sudah tercemar, mereka juga perlu bayar ganti rugi kepada setiap pengguna yang terjejas. Ya, Piara, bercakap mengenai water security, adakah kita ni mempunyai peta jalan tertentu dalam sustainable water management? Jika ada, bagaimana ia sepatutnya, Piara? Kalau kita lihat, ya, dalam setiap rancangan Malaysia, kita ada banyak cadangan-cadangan yang ada di dalam tu, tapi kebanyakannya tidak terlaksana. Sebagai contoh, penstrukturan semula industri perkhidmatan air ini sepatutnya siap tahun 2015. Sampai sekarang belum siap-siap lagi. Kita ada Indah Water Consortium yang masih belum struktur semula. Dan bila kita lihat dari segi keseluruhan, ya, baru untuk rancangan Malaysia ke-12 ada isu-isu berkaitan dengan non-point pollution. Point pollution adalah contoh, kita ada satu kilang, dia keluar daripada satu saliran untuk mencemar. Non-point pollution juga kita lihat dari segi sektor pertanian, ya, peternakan, ya, yang mungkin menggunakan baja dan sebagainya, di mana pencemaran ini datang bukan dari satu titik, puncanya banyak. So kita masih belum sampai ke tahap perancangan water security yang lebih lestari, yang lebih mapan. Kita masih buat bits and pieces lah, kita cherry pick, dan ini juga disebabkan oleh dalam proses perundingan untuk rancangan-rancangan Malaysia, ada golongan-golongan tertentu sahaja yang diberikan peluang untuk mengutarakan ataupun memberi cadangan-cadangan projek-projek untuk dibawa ke hadapan. Sebenarnya banyak lagi projek-projek yang kita sebenarnya boleh laksanakan tanpa memerlukan peruntukan yang besar. Ada yang sebenarnya mengurangkan peruntukan. So, ini bergantung kepada agensi, contohnya EPU dan juga Kementerian Kewangan. Jangan hadkan cadangan-cadangan ini kepada golongan-golongan pihak-pihak berkepentingan sahaja. Ya, sila lihat lebih luas, sila lihat kepada bagaimana kita nak bina negara kita pada waktu yang sama melindungi alam sekitar dan juga pastikan bekalan air kita ini mencukupi. Sekarang baru kita terasa, ya,
setiap kali ada rancangan-rancangan di peringkat kebangsaan, kita tidak letak air di peringkat atas. Kita biasanya letak ia sebagai satu sampingan saja. Tapi apa yang berlaku sekarang menunjukkan kepentingan bekalan air berterusan untuk ekonomi kita dan juga untuk keselamatan kita, terutamanya sekarang dalam situasi penularan COVID. Ya, Menteri juga ada maklumkan juga harapan beliau bahawa dalam Belanjawan 2021 dan RMK 12 akan ada lebih banyak takungan air pinggiran sungai untuk tingkatkan margin. Boleh Piara jelaskan berapa margin yang sesuai sebenarnya? Dari segi margin, ya, untuk perawatan air, kita ada dua jenis margin. Ya. Satu untuk air mentah, satu untuk air terawat. Nah, air mentah ni biasa, bila kita sediakan margin, kita tak boleh letakkan dalam peratus. Kita kena letak dalam bilangan hari atau bulan. Sebab dalam satu tahun ni kita ada musim panas dan musim tengkujuh. Dan paling penting dalam sistem takungan air mentah ni, kita perlu tampung air yang mencukupi untuk to feedback kepada kita waktu musim panas. Bila musim panas itu ada hujan, so takungan dari segi empangan atau sistem pinggirannya sungai dapat membantu kita untuk menampung keperluan air mentah. Ini margin untuk air mentah. So, ia biasa katakan musim panas kita 3 bulan. So, kita biasanya akan letak mungkin 3,5 bulan atau 4 bulan. Kita kena ada faktor keselamatan, safety factor dalam reka bentuk kita. Dan untuk margin simpanan air terawat pula, biasanya marginnya dalam 20% adalah ideal. Dan untuk dari segi operasi yang selamat, tanpa masalah 10%. Dan bila kita kata 10% itu kita dah kena mula merancang apa yang kita perlu lakukan untuk pastikan margin kita akan sentiasa 10% dan ke atas. Dan bila kita dah sampai 5% ni kita dah masuk tahap kritikal. Sebab 5% ni ada zon ni walaupun secara keseluruhan dia nampak 5%, ada zon sudah sifar, ada zon yang kurang dari sifar di mana pada waktu puncak sistem tangki simpanan kita mungkin airnya sudah mula berkurang dan tekanan air akan menjadi lebih rendah. So ini antara dari segi teknikal ya untuk kejuruteraan kita memang ada faktor reka bentuk untuk air mentah dan juga air terawat. Dua-dua ini berbeza dan ada juga situasi terutamanya di Selangor ya ada 2 loji baru yang dibina yang kami sudah pun membantah pembinaan loji baru yang menggunakan safety factor untuk air mentah. Sebab kalau kita bina air mentah 3 bulan dan kemudian kita tambah satu lagi loji tanpa menambah air mentah, bermaksud kita tinggikan risiko bila berlaku musim panas. Ada 2 loji yang sudah pun diluluskan. Kami sudah pun bantah dalam 5 tahun yang lepas dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Negara menyatakan contoh bila berlaku El Nino. Dua-dua loji ini akan menghabiskan air mentah dengan lebih cepat dan situasi catuan akan menjadi lebih teruk berbanding keadaan asal yang kita lalui sekarang. So, kadang-kadang ya apa yang kami lihat ya politik ni lebih diutamakan berbanding isu-isu teknikal. Sebab itu masalah ini berlarutan dan yang menjadi mangsa rakyat.